Request access code. Updated. Access denied. Khusus tuh saya pergi tanya dengan dia punya penceramah, dia cakap tidak perlu. Dia kalau tidak dapat cari yang berkaitan macam kita mekatronik nih, kita boleh kepada electrical, kita boleh pergi mechanical dan kita boleh pergi elektronik. Jadi untuk cari elektronik pun susah juga lah di Sabah nih. Jadi saya dapat ambil memang electrical lah dan sebenarnya yang 10 tahun di sini tuh memang tuh Charlie itulah yang electrical tuh. Yang mechanical tuh baru 5 tahun tuh dia dapat dia punya PE. Jadi sebenarnya boleh ya. Tadi macam yang cakap lari bidang tuh sebenarnya kalau saya pandangan saya lah berdasarkan yang saya lalui, saya rasa tidak ada isu tuh untuk yang buat elektrik tuh boleh sebenarnya sebab saya di sini saya dapat bagi contoh memang saya dapatkan dia punya PE yang sains saya itu adalah yang mengesahkan saya itu adalah bagian electrical. Yang ketiga yang kali ini adalah borang dia lah. Borang yang dia bagi itu yang saya sebut tadi tuh dia susah kita memasukkan lebih detail lah sebab standar borang tuh begini. Dan kita kena tentukan kita punya apa nih lah kategori D1, D2, D3, 4, D4 nih lah. Ini di 5. Oke, next adalah ini saya punya laporan nih lah berkaitan dengan pengalaman tuh yang saya nyatakan di sini latihan tuh saya kena buat attachment yang ini attachment dokumen maksudnya attachment dokumen kita kena sertakan kita kena ceritakan lebih detail di sinilah. Ini saya coba gambar dan juga bagi sedikit contoh lah untuk kawan-kawan lain untuk tengok lah yang saya punya report tuh lah. Jadi saya kena letakkan daripada mula kerja sehingga yang terakhir saya ketika saya mohon lah yaitu pada tahun 2018 tuh saya kena letak saya punya jawatan di situ yang ada satu kalau kawan-kawan perasan pada Februari 2008 tuh saya sebagai pegawai takdir tuh sehingga Januari 2009 memang saya tidak masukkan lah. Saya masukkan yang berkaitan saja semasa memegang jawatan jurutera lah. Oke. Oke, ini dia punya contoh lah yang saya sebutkan tadi itu kita perlu buat pengenalan pasal project tuh. Ini saya ambil contoh. Kalau tidak silap saya dalam project pengalaman ini saya ada cerita lebih kurang 11 project. Saya ada cerita 11 project. Ini adalah contoh project keempat. Saya ceritakan dalam saya punya pengalaman tuh. Dia tidak perlu detail, dia just perlu huraian. Dia tidak perlu sangat berkaitan dengan pengiraan ataupun teori. Dia just huraian. Dan yang paling penting berkaitan dengan peranan dan tugas saya itulah. Orang mau tengok kita punya involvement di dalam project itulah dan ulasan terakhir. Oke, root kedua berkaitan dengan IMPI kedua itu adalah berkaitan dengan pengakuan pengesahan untuk temu duga. Kita selepas kita submit mula-mula kita isi borang permohonan untuk menjadi corporate member, ahli korporat. Kalau untuk IM dia panggil sebagai ahli korporat lah. Kita mohon dia akan bawa di dalam dorang punya board. Cuma board dorang ni adalah saya tengok berdasarkan pengalaman saya dan juga bersama kawan-kawan saya di MS yang lain kan dia tidak sama. Contohnya waktu sekali saya buat nih kami ada 3 orang buat tapi berlainan disiplin. Saya mekatronik, seorang lagi civil, seorang lagi elektrik. Kami punya standard format borang tuh lebih kurang sama dokumen yang kami sediakan, cuma
dari segi bot yang meluluskan di IEM tuh berbeza-beza. Contohnya macam elektrik hari itu, kawan saya yang elektrik tuh, dia straightforward. Bila dia mohon, dia bagi sertakan pengalaman tuh, terus dia approve dan diminta sediakan laporan teknikal. Untuk saya pula, bila saya hantar saya punya pengalaman kerja tuh, dia minta saya punya laporan teknikal terus. Jadi memang kalau ikut standar itu macam kawan saya itulah sepatutnya ikut begitu. Kita submit pengalaman, otomatis dia akan approve dan bukan otomatis lah. Maksudnya bila dia tengok pengalaman kita itu dia akan approve, baru kita akan submit kita punya laporan teknikal. Cuma untuk case saya hari itu, bila saya bagi saya punya pengalaman kerja, dia minta lagi supporting saya punya technical report. Mungkin sebab orang mau tengok kita berat kepada apa, kita mekatronik, mungkin dia tengok kita punya laporan tu berat kepada mechanical ataupun electrical lah, saya rasa lah. Sebab itu dia minta saya punya laporan tu. Berbanding dengan kawan saya yang untuk CNS pula, macam sampai sekarang dia masih sangkut lagi. Sebab dia kena minta resubmit pengalaman tu lebih detail. Saya pun tidak pasti kenapa. Sudah dia bagi laporan detail, kena minta lebih detail dan lebih detail. Jadi macam sekarang ni dia pun macam give up pun adalah setakat ni. Jadi macam dia terpulang kepada bot tu lah saya rasa. Dia punya penentuan sama ada cerewet ataupun tidak kan. Okey, dalam laporan teknikal tu kita perlu disahkan. Jadi kalau boleh yang mencadang dan juga menyokong itu akan sign lagi lah semula untuk kita punya dokumen tu, drawing perlu disahkan. Kita kena buat pengenalan macam biasalah dalam projek yang itu. Sebab ini tidak perlu banyak. Dalam teknikal ni kita kena pilih dalam banyak-banyak projek yang kita buat tu, kita kena pilih satu yang kita betul-betul master, mahir, untuk kita explain dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan dia punya pengisian dalam tu lah. Jadi pengiraan perlu masuk, masalah-masalah yang timbul dan langkah mengatasi perlu masuk, lukisan semua skematik perlu masuk lah di dalam laporan teknikal ni lah. Jadi kita untuk laporan teknikal ni kalau boleh kita bagi yang betul-betul kita faham, yang kita master lah. Sebab dia akan tanya berdasarkan laporan teknikal. Interview tu nanti dan juga soalan teknikal berkaitan dengan essay itu adalah berkaitan dengan laporan yang kita submit lah, laporan teknikal yang kita submit. Ini dia punya borang nih yang kita perlu isi, desain semula oleh PE itulah. Cuma yang dalam case ini saya cuma pakai satu orang sebab saya punya report banyak berkaitan dengan kerja-kerja mechanical. Jadi saya pakai yang junior tu tidak ada masalah lah, yang bukan junior lah, maksud saya tadi yang ada dua tu PE tu, seorang electrical yang memang lebih 10 tahun otai sudah, beliau sudah. Yang ini kira masih muda lah. Ayar Chong ni mechanical. Tapi bila saya punya laporan ni berkaitan banyak mechanical, saya jumpa dengan Ayar Charlie tu yang electrical tu, dia minta saya jumpa dengan ni lah sebab dia pun tidak mau sign lah kalau berkaitan dengan mechanical. Jadi dia minta Ayar Chong tu yang sign untuk laporan saya ni lah. Di dua-dua tempat tu lah, sepatutnya seorang elektrik, seorang mechanical, cuma yang seorang tu tidak mau sign sudah sebab dia cakap saya punya laporan lebih kepada mechanical lah. Jadi ini laporan teknikal yang saya sediakan ni, ada saya buat tambahan lah. Pertama saya submit adalah 2019, tapi waktu saya masuk dipanggil untuk interview, saya ada tambah yang laporan teknikal tambahan. Okay, ini contoh lah saya punya laporan teknikal yang saya buat yang berkaitan dengan tambahan tu lah, sebab yang asal tu lagi tebal lah cerita pasal kontrak, pemasangan penggantian aircon dan juga apalah pemasangan sistem automatic control panel customize lah untuk sistem pump tangki. Tapi yang untuk ni saya cuma cerita pasal CIC, waktu itu kebetulan dia tengah hot lagi berkaitan dengan COVID kan. Jadi ini projek saya yang latest lah sebenarnya. Jadi waktu interview tu, sebelum interview saya sempat buat dan saya request untuk dimasukkan lah dengan panel interview tu. Penginterview saya terimalah untuk saya buat tambahan. Jadi saya ceritakan lebih detail di sini. Saya rasa untuk dia lebih menarik lah sebab dia berkaitan dengan isu semasa waktu itu berkaitan dengan COVID.
Ini saya kena cerita berkaitan dengan pengenalan, kena bagi skematik apa semua. Contoh pengiran saya kena bagi berkaitan dengan CFM. Ini kerja-kerja pelaksanaan itulah sampai dia siap lah untuk buat satu chamber untuk buat swab cucuk hidung pesakit ataupun suspek COVID lah, yang kami serahkan kepada hospital lah, contribution UMS kepada hospital Sabah sepanjang menangani atau memerangi COVID-19 tu. Okey, selepas tu bila saya dipanggil dalam interview tu, selepas kita submit kita punya laporan teknikal, orang akan hantar satu pemakluman untuk kita dipanggil interview lah. Dia akan bagi kita detail kita punya penginterview yang dilantik lah. Dia akan lantik seorang, tapi penginterview tu kena cari seorang lagi untuk menjalankan sesi inilah. Jadi kita akan terima email nama seorang tu, dia akan hubungi kita melalui WhatsApp dan juga inilah. Untuk makluman, saya punya penginterview hari itu adalah elektrik dan dibuat di IEM Petaling Jaya. Petaling Jaya, Seri Petaling lah. Saya kena pergi HQ IEM hari itu waktu bulan 12. Bulan 12 kebetulan waktu itu ada kelonggaran, saya kena buat swab di panel di terdekat dalam masa 3 hari. 3 hari result itu boleh pakai. Saya fly pergi KL untuk pergi interview, lepas itu balik. Begitu untuk datang ke sana memang untuk interview lah. Interview dan juga ada jawab 2 essay lah. Essay pertama adalah berkaitan dengan technical, essay ini yang saya sebutkan tadi itu dia akan penginterview tu akan buat 2 soalan yang kita akan pilih satu, tapi berdasarkan laporan teknikal kita. Jadi dia bagi kita soalan tu balik untuk kita jawablah di dalam selepas interview tu. Interview tu dalam 30 hingga 45 minit. Dia akan tanya berdasarkan kita punya laporan yang kita submit, laporan pengalaman dan juga laporan teknikal. Okey, yang ke SAB itu berkaitan dengan etik, dengan kita punya profesionalism lah. Dia akan tanya ini memang akan waktu kita diterima saja untuk datang interview tu, dia akan bagi siap-siap kita 10 soalan tanpa jawapan lah. Kalau kita ingat waktu kita kursus dulu pun IR siapa kita bagi kursus berkaitan dengan untuk buat IR ni pun memang ada sebut. Soalan ni akan dibagi kepada kita macam ada 13 soalan ke 10 soalan. Tapi kita tidak tahu mana soalan yang akan dipilih oleh kita punya penginterview untuk kita jawab. Jadi memang kita kena study lah, baca-baca sikit berkaitan dengan ada 13 soalan kalau saya tidak silap lah. Kita kena cuba dapatkan dia punya isi penting lah berkaitan dengan soalan-soalan tu untuk kita ready untuk jawab masa selepas interview ni lah. Okey, saya rasa itu sajalah dan akhirnya alhamdulillah rezeki dapat jugalah saya dapat dia punya inilah lulus assessment tu dan sekarang saya kena submit dalam minggu depan lah. Saya tengah dapatkan ada beberapa dokumen perlu disign semula oleh IR tu yang terlibat untuk saya submit ke BEM lah untuk dapat officially title IR. Jadi itu yang saya sebutkan tadi. Saya belum lagi dapat IR tu selagi saya belum submit dengan BEM lah. Dalam email tu pemakluman yang berkaitan dengan dengan lulusan ni assessment tu dia ada sebut tu dalam masa 1 tahun saya kena apply ke BEM. Sekiranya saya tidak apply dalam masa setahun, permohonan untuk IRT itu untuk pendaftaran sebagai professional engineer itu tidak akan diterima lah oleh pihak BEM. Jadi saya ada tempo dalam 1 tahun lah untuk buat submit balik saya punya untuk apply IR secara online lah. Yang kawan-kawan saya sebelum ni melalui secara manual, orang gunakan report-report teknikal apa semua tu hantar balik kopi dia ke BEM. Cuma untuk saya ni saya kena banyak yang saya kena buat attach lah di dalam online. Saya kena apply secara online. Orang tidak buka secara manual sudah sekarang. Jadi saya rasa itu sajalah untuk saya punya perkongsian. Mungkin kalau ada soalan lebih ini mungkin saya akan jawab kemudian lah. Terima kasih. Okay, so
Terima kasih Hari. Oh, macam semangat pula nak ambil ni. Thank you Ari. Jelas. Okay. So, terima kasih. At least kita ada nampak lah dia punya route tu macam mana nak jadi. Bila kita dengar tu macam susah nak ambil IR ni. Tapi tengok report tu bahasa Melayu tadi. Ya, dalam waktu kita isi borang yang first tu, untuk IEM dia boleh buat selection kita punya ni. Kita punya dia bahasa Mada, Inggeris ataupun Malay. Jadi saya pilih lagi senang Malay lah kan, bahasa Melayu. Oh, okey. Terima kasih. So, ni kita insyaAllah kita buka soalan lah. Siapa-siapa yang ada soalan boleh terus tanya Ari lah. Okey, dipersilakan. Okey, minta maaf sebab saya pun ada meeting lain dalam 10.30 jap lagi. So, boleh saya dulu kan tanya soalan? Boleh. Kawan-kawan. Sila. Hari, saya nak tanya, kalau anda kata masa kita punya nak apply untuk PE, adakah kita perlu ambil untuk spesifik pada mekatronik ataupun kita dah boleh kena tukar kepada elektronik ke electrical ke mechanical? Itulah macam saya sebutkan tadi, kalau kita tanya orang yang lain yang senior apa semua, dia cakap kita kena stick dengan kita punya bidang, tapi apa yang sebenarnya tidak semestinya. Mekatronik ni saya rasa kita punya skop terlalu, kalau kita tengok dalam kita boleh kita mekatronik ni kalau kita bulatan mechanical, elektronik dengan elektrik macam kita di tengah-tengah lah. Jadi kita boleh macam bidang kita tu boleh ditindikan di lebih detail di mana yang kita betul-betul bekerja bidang tu lah, tapi still masih berkaitan lah. Macam elektrik tu saya rasa tidak ada isu tu yang dia cakap lari daripada bidang tu, macam Oscar dengan Aman tu sebenarnya boleh tu, tiada isu. Sebab saya pun sekarang ni di UMS dulu memanglah mechanical, tapi sekarang saya lagi general, saya punya skop tugas CNS dan arkitek, QS semua memang procurement, semua saya buat sekarang ni. Saya kena di bawah pemantauan saya lah. Jadi tidak, sebenarnya kalau ikut apa yang saya lalui itu, tidak semestinya pun kita mekatronik kena buat mekatronik. So saya buat ekon, saya punya laporan tu. Saya buat pasal itulah ventilation, negative pressure. Dalam yang tadi sesi itu, dia punya critical part tu macam mana saya buat dia jadi negative pressure di dalam chamber tu lah. Ya, dia kata kalau nak pergi ke electrical punya IR kan, tadi ada cakap kena ambil additional cost ke additional exam macam tu. Mana? Betul. Saya tanya sendiri direct dengan BEM waktu itu. Bila saya cakap saya mau fokus kepada mechanical. So saya cakap saya di MS kerja sebagai mechanical. Jadi saya mau ambil IR sebagai mechanical. Jadi respon daripada BEM waktu itu, saya kena apply pergi BEM. Dia akan bagi kita satu soalan ataupun satu sesi untuk kita buat kita jawab, untuk kita tukar kita punya ni lah. Kalau lulus kita boleh jaya lah untuk tukar. Tapi kalau saya rasa tidak semudah itulah, macam jadi student balik lah rasanya, mau kena full pergi elektrik. Saya rasa biar bagus continue sebagai mekatronik saja, tapi biar report tu adalah berkaitan dengan elektrik. Okey, kalau macam itu boleh lah maksudnya. Boleh. Pergi ke mekatronik, walaupun kerja kita sama ada mechanical saja ataupun electrical saja, tapi kita punya apply mekatronik, report kita di dalam bidang ada bidang lah. Ya, betul. Dia masih berkaitan. Saya tanya di hari itu, memang waktu kursus tu memang yang penting dia masih dalam aliran. Contohnya lagi waktu itu ada yang menyertai kursus tu tanya kan berkaitan dia CNS, tapi dia tidak buat kerja CNS sudah, dia buat environment, quality environment apa semua. Waktu respon daripada penginterview waktu yang tukang bagi seminar tu bagi tahu boleh dibenarkan. Satu lagi Hari, kita punya report dalam electrical macam Hari, report dalam mechanical, tapi PE electrical, so boleh jadi kita punya PE ke? Kalau boleh. Boleh. Oh. Yang maksudnya yang PE sign kita kah? Yang mencadang kita? Ya, macam saya punya tu seorang mechanical, seorang electrical,
Tapi bila yang laporan teknikal tuh, yang itu mencadang dan menyokong, bila yang saya punya laporan teknikal tuh, itu yang pergi kepada bidang yang berkaitan lah, ya, berdasarkan report kita tu lah. Kalau report kamu elektrik, kamu minta yang elektrik lah Sain. Sebab saya punya hari tu mechanical yang Sain, sebab saya punya report tu banyak cerita mechanical. Okey. Ya. Faham. Hmm. Satu lagi lupa. Essay, sorry. Berkenaan dengan report, Berkenaan dengan report satu lagi. Sebab saya tengok gambar hari ada yang berkenaan dengan produk-produk. Adakah saya punya projek kebanyakannya memang private and confidential. Terutama sekali macam contoh national car, third national car. So memang saya ada semua blueprint. Adakah benda tu boleh kita attach dalam kita punya report? Sebab ni ada tapi PNC lah, contoh siapa ada kerja dengan Pro 2. So gambar-gambar tu kebanyakannya adalah PNC. So ada anything problem tak kalau kita attach dalam report? Itu mungkin kena tanya dengan polisi company lah. Kalau di IEM ataupun BM, dia mungkin tidak ada isu sebab orang mau access kita punya technical, dia mau evaluate kita punya technical, dia perlu info tu lah. Tapi terpulang dengan kamu punya company macam mana, sama ada benarkan ataupun tidak lah. Mungkin kena buang. Saya lawyer tu. Itulah, itu isu dia lah. Mungkin terpulang kan. Macam saya sertakan semua LPO. Dalam saya punya ni, saya bagi lampiran dalam pengalaman tu ada LPO yang kalau ikut yang sulit lah. Ada LPO dan juga harga kontrak apa semua tu memang ada lah. Jadi memang agak confidential dia sebenarnya, tapi saya mungkin kalau LPO marah lah kali kan. Tapi kita punya laporan dengan ni lah, kita ambil sendiri lah. Macam mana kan? Maksudnya dia orang boleh cover kita punya ni lah, dia boleh tu. PNC kita dia faham lah benda tu kan. Ya, saya rasa orang pun profesional. Dia tidak akan bawa benda tu keluar sebab orang agensi yang menguat up tu. Bukan menguat duit gitu lah. Profesional. Dia yang govern kita lah. IM dengan BM ni dua badan yang menjaga kita lah. Orang kalau kita sudah ada IR sebenarnya kita lagi mudah untuk dibuat laporan ni ataupun dikomplain melalui dua channel ni lah, IM dengan BM. Okay. Satu lagi, first step adalah kena register dengan BM, right? Ya. Then dalam BM kena select kita punya universiti, kita graduate pada universiti mana, bidang mana, right? Ya. So sebelum ni saya pernah cuba nak register BM tapi saya tak jumpa yang jadi mekatronik. Ke memang dah ada sekarang? Ada. Oh, dah ada. Dia memang waktu dulu dia bukan online, dia manual. Saya dah pasti yang sekarang lah. Waktu yang saya dulu, selepas yang dapat transkrip tu, saya mohon secara manual. Dah pastilah dong ada ataupun aman macam mana, Oscar? Online kan? Dulu macam tak ada dalam online dulu dia tak ada mekatronik. Kalau yang saya ada bikin hari tu untuk register PE BEM, ada kejutan mekatronik. Cuma masalah dia wakil-wakil IR tu memang belum ada dalam tu senarai. Jadi saya just keep begitu. Dapat juga tu BM punya ni code tu. So kira sampai sana saya lah yang dia stuck tu. Jadi kalau mau teruskan juga untuk ambil convert dari GE kepada PE tu macam hari lah, dia perlu ada tu ada penyokong dan pencadang tu, dan kedua-duanya time tu dorang ada cakap cari yang mekatronik, tapi mekatronik kan tu kita masih kan. Memang itu sebenarnya isu Oscar yang waktu awal-awal buat IR tu, memang kita terbatas bila dia cakap perlu cari mekatronik. Dan saya call sendiri dengan IM sebenarnya dan juga BM. Memang dia minta saya cari mekatronik, tapi waktu itu memang terhad lah di mana kita mau cari PE yang ada mekatronik kan. Jadi memang stuck lah. Tapi selepas saya hadir khusus tu memang dibagi tahu tidak perlu. Jadi di situlah mula saya buat balik ni. Jadi bukti dia memang boleh lah. Sebab saya sudah buat, saya cari seorang mechanical, seorang elektrik. Maksudnya Ari dah register pada masa lepas lah kan? Ya. Ada company yang belum register tu kena online lah. Dia kalau kita mau apply untuk PE ni, dia kena syarat wajib dia memang BEM
dan selepas 3 tahun baru kita diiktiraf kita punya pengalaman. Dia 3 ke 5 tahun baru boleh apply IR selepas dengan BEM. Selepas register BEM. Iya, bukan Kalau dia ada sijil selepas juga tu. register. First step tadi, dia panggil graduate engineer, betul tak? Betul. Graduate engineer tu tak silap aku lah. Yang first lepas kita ambil, daripada kita ambil transkrip itu, kita kena ada isi. Lepas kita pergi dinner apa semua itu, kita submit. Sebab kat dekat Unimap hari tu, adalah yang 2-3 orang yang boleh sign, PE. Lepas tu untuk saya punya case ni, mungkin ada 2-3 dokumen saya tak submit. Lepas tu memang dia hantar surat suruh submit balik. Tapi saya tak resubmit. So saya pun daripada situ memang tak buat apa lah. Maknanya cakap sampai 12 tahun lah. Kalau berapa tahun lah kita graduate. Memang saya sama macam saya bukan graduate engineer lah. Maknanya tu yang tu maknanya saya share lah dekat saya punya yang bekerja sekarang lah. Saya ni dekat Pro 2. Tu saya cakap dekat Pro 2 saya ni saya rasa dalam saya boleh survey lah dalam saya punya department tu sendiri, saya rasa dalam 100% tu tak berdaftar dengan graduate engineer. Dan bila saya survey, dia kata buat apa kita nak register, kita tak perlu pun benda-benda ni. Tu saya punya pandangan lah. Mungkin dia punya sudut pandangan dia lain. Sebab tu lah saya dulu memang sangat tahu lepas kita dapat transkrip, lepas tu kita isikan ada banyak form, kita submit lah bla 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 bla. Kita submit dekat yang Unimap. Lepas tu dia hantar reply balik lah. Ada borang ni. Bukan itu daftar ke dah? Daftar be. Semua cuma aku. Dia ada benda dia Tak, bukan bayar RM50. RM50 bayar itu. Bayar. Kita tak dalam envelope sekali itu. Lepas tu dia reply balik. Ada satu form dia suruh kita submit. Aku punya lah. Tapi aku tak submit benda tu. Tak berjaya. Dia ada dia punya apa tu. Time dia itu lah. Tu consider lepas ada situ memang tak apalah. Okey lah. Aku jadi macam ni lah. Tu macam ni aku punya itu pastilah. So mungkin yang aku faham yang macam tengok atas bintang masing-masing lah. Betul. Dia specialist dah. Dia masa specialist dah. So maknanya dia specialist tak perlu lah. Boleh saya tambah sikit, komen sikit. Boleh saya komen sikit. Sila Ri. Ya, saya bukan mau menakutkan, tapi saya nasihatkan kalau belum daftar, bagus daftarlah. Sebab kalau kita pergi attend dia punya kursus berkaitan dengan akta tu, sebenarnya kita yang tidak berdaftar dengan BEM, tapi praktis sebagai engineer, kita boleh disaman. Ya, minta maaf, sorry. Itu saya just share lah. Sebenarnya waktu saya attend kursus tu, boleh sampai tahap itulah. Kalau kita tidak berdaftar sebagai graduate engineer tapi bekerja sebagai engineer, kita boleh dilapor oleh siapa-siapalah. Jadi saya nasihatkan mana yang belum berdaftar bagus daftarlah sebab contohnya macam kalau ada insiden lah. Bila ada insiden yang besar ke apa ke, dia akan melibatkan engineer, tu yang bahaya tu. Dia tak ada perlindungan untuk engineer. Betul. Engineer di situ. Sebab kita ada akta. Kita bukan memang pendaftaran sebagai jurutera itu termaktub di dalam akta. Wajib. Compulsory lah maksudnya. Okay, faham. Saya tengah daftar. Tapi sekarang ni dah boleh register online cakap tadi. Okey. Siapa dulu? Zubir. Oscar. Saya dulu kau Oscar. Sekejap be, saya nak minta diri, minta maaf pada semua sebab saya ada meeting pukul 10.30 sebab saya dah delay ni. Okey. Boleh. Okey. Minta maaf banyak-banyak semua. Okey. So saya nak ucapkan terima kasih pada Hari dan terutama sekali Hari dan Syam memang banyak membantu kali ni. So insyaAllah kalau ada lagi event belum inform, insyaAllah saya cuba luangkan masa untuk join. Dan kalau ada apa-apa problem, saya cuba bertanya. Boleh Ria? Boleh. Tidak masalah. Alright, terima kasih. Saya minta berdiri dulu. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Terima kasih join. Okey, tadi siapa tadi? Ni Zubir. Oscar. Mana gambar be? Gambar. Mana be? Lain Okey. Oh, ada. Apa tak nampak Lisa lebat dah Lisa. Jangan pemanja dah ni. Kena TZM. Apa dia? TZM.
Okay, silakan. Okey, Ri. Moto. Lain sela tu saya tak boleh buka. Okey, video, dah faham, buka okey. Itu sangat. Ha. Ni apa beza yang education punya AR sebab ada terbaca juga yang root dia tu lain sikit dah. Cuma yang beza yang education punya AR ni dia tak boleh nak tak boleh nak endorse project lah. Kalau yang AR yang biasa yang buat ni kan dia boleh endorse untuk project ke apa semua, untuk consultation ke semua. Apa yang beza dengan education punya AR ni? Nampak yang lecturer universiti pun ramai kat yang buat AR. Okey. Bin, saya jawab dulu kan. Untuk education, kenapa universiti perlu, terutama lecturer lah, beberapa orang lecturer perlu ada education. Sebab itu syarat akreditasi. Dia ada ratio, nisbah dia. 30 lebih kurang 1 pelajar, 30 pelajar 1 lecturer IR kan, lebih kurang begitu dululah. Saya pasti yang terkini, sebab yang saya dengar lagi yang terkini dalam satu course tu, contohnya satu mechanical di universiti tu, dia perlu ada 2 orang PE. Jadi memang dia orang minta lecturer itu ada PE, sebab itu syarat untuk akreditasi. Cuma untuk syarat MQA punya syarat lah. MQA. Dia memang dia. Kalau macam UMS ni dia dapat allowance tu. Kalau dia ada dia dapat 1,000 ke 800 tambahan. Berarti yang TS tu apa guna pula TS tu? Kalau untuk TS setakat ni dia belum bukan tidak dikiraf, tapi dia tidak ada kaitan dengan BEM ataupun IEM lagi setakat ni. TS ni dia bot sendiri. Dia import. Dia import. Dia tidak ada. Jadi sebab untuk akreditasi kejuruteraan ini dia masih still rujuk kepada BEM dengan IEM. Dia TS ni lebih kepada yang bukan pure engineering lah. Kalau dalam vocational, majoriti ambil TS lah. Dia kalau penerangan itu dia lebih untuk yang engineering, tapi engineering teknikal. Sebenarnya kita pun boleh ambil TS sebab saya punya kawan ni di dalam UMS ni pun ada yang ada IR dan juga ada yang ada TS. Dua-dua sekali. Ya, kita memang boleh. Maksudnya dia lebih macam peluang ni dibuka kepada yang engineering teknikal. TS ni lebih luas lah. Kalau macam IR ni dia punya juruterang. Ya. Kali Universiti Malaysia Kelantan bukan bidang engineering atau teknologi, tapi mesti lagi ada TS. Boleh ambil TS tu kan pelik juga tu. Cara untuk TS ni dia bukan tengok bidang kerja, dia tengok kalau dalam KB lah. Aku tengok majoriti yang mohon ni yang penting ada ijazah, ada perkataan engineering. Kalau kita tak engineering teknikal ke engineering. Tidak. Ya begini saya tambah sikit, saya sharing sedikit berkaitan dengan TS. Kalau yang di MS ni jawatan sebagai ICT pun boleh dapat TS ataupun berkaitan dengan sains. Ada kaitan dengan sains, ada berkaitan dengan pegawai sains. C41 pun boleh dapat TS. Sebab kebanyakan pegawai sains yang dia sains. Macam yang aku bagi tahu tu, yang Universiti Malaysia Kelantan, dia background lecturer dia semua background marketing ataupun business punya background, tapi still lagi ada boleh apply TS. Ada yang title TS tu pelik. TS ni itu dia macam tak strict sangat lah. Ya. Bukan teknologi saja. Tidak strict sebenarnya. TS antara yang paling senang lah. Sebab kawan saya ada beberapa orang ni yang ambil TS. So far ada 3 orang sudah lepas. Dia just hantar report dan juga attend interview secara online. Ya, dalam website kita buat mbot tu kita buka, dia ada banyak kategori. Dia ada kategori dia. Kebanyakan kalau macam kami technical, kami ambil bagian building dan apalah management material. Tapi kalau macam yang lain lagi dia ambil pasal green makmal green apa teknologi. Ada dalam tu, boleh cek dalam website mbot. Dia banyak sub bidang lah. Dia ada banyak kategori pecahan. Cumanya untuk IR punya education tu, untuk apply dia sama ke dia punya route dia? Kalau ikut lecturer yang ada attach dengan kami hari itu, saya ada tanya, dia cakap sama. Cuma diorang kena buat satu additional
attachment ke agensi ataupun badan-badan teknikal. Macam di tempat kami hari itu ada seorang lecturer, dia buat attachment di department kami 6 bulan untuk dia dapat pengalaman tuh, dan seorang lagi di consultant yang ada project dalam UMS juga. Tempoh 6 bulan ke setahun. Sebab ada dapat info member cakap setahun tu. Itu mungkin kena refer balik dengan IM sebab yang seorang tu dia attachment dengan kami 6 bulan. Ataupun mungkin dia sebelum tu ada 6 bulan tempat lain, mungkin dia continue 6 bulan, saya pun tidak pastilah. Mungkin kena refer dengan IM ataupun BEM. Oh. Ya. Tapi dia punya laluan tetap sama sebab bila kita diterima nanti untuk yang first kita apply tu kan, bila kita diterima untuk submit technical tu kan, dia ada bagi satu borang tu, tapi saya tidak ada bawa borang tu di balik rumah, jadi saya tidak boleh share. Borang tu ada kita punya kategori maintenance, operasi dan maintenance, research, project, ada banyak kategori dalam tu. Jadi mungkin kita boleh pilih ada yang berkaitan dengan education kalau saya tidak silap. Lecturer ke apa dia punya, ada dipilih di dalam tu. Jadi kita pilih report kita tu kena ikut dia punya guideline, penerangannya di situlah. Apa yang perlu, apa semua yang dia punya keperluan untuk orang nilai kita. Oke dia. Oke, alright. Jelas. So dalam ni kita ada ni, siapa yang dah ada GE graduate engineer tu selain daripada Ari? Dia ada. Lagi ada. Sebab mu dah tak bawa suruh aku. Kalau mu tak ada, tak ada. So, Pi ada. Zubi ada be? Ada. Kau spon emo aku. Rasa bayar dah itu RM50. Batu raih itu bagasinya. Ya. Boleh tu deh. Ya. Sebenarnya kalau mau cek tu boleh, kita buka website Board of Engineer tu, type nama pun boleh keluar tu. Oh, boleh cek Boleh cek. Dia akan bagi kita punya nombor sekali kalau kita cek dalam tu. Board of Engineer Malaysia tu, buka website dia, nanti kita type nama, dia akan keluar tu. BEM apa tadi? BEM, Board of Engineer Malaysia. Okey, kita try lepas ni tengok be. Dah laju dah itu dah. Share. Sorry dia bukan mau menakutkan, tapi saya nasihatkan begitulah supaya tidak jadi masalah lah kemudian nanti. Okey, insyaAllah. Daftar dulu ke GE tu be, graduate engineer. Okey, kita tengok ada rakan kita bawa masuk. Ada soalan ni. Tengku Azlan. Maklum. Okey, Askar. Sila. Sorry. Okey, first mau tanya Ari, berkenaan dengan yang laporan teknikal tu kan, ada tadi cakap boleh pilih English atau BM. Actually tu tesisnya saya sudah siap buat, cuma masalah dia saya punya tesis ada, kalau engineering terms tu English, tapi itu tesis dalam BM. Okey kah macam tu? Okey. Itu laporan. Boleh tu, Oscar. Boleh diterima. Ya, cuma kita punya limitation untuk Sabah lah, konteks Sabah kan untuk IM. Kenapa saya interview di Semenanjung? Sebab di Sabah tidak ramai yang boleh conduct interview dan exam dalam bahasa Melayu. Jadi sebab kebanyakannya konsultan Chinese, jadi dorang memang kita kena hantar pergi, memang itu yang sebabnya saya interview di Semenanjung tu, sebab sebabnya di Sabah pun boleh. Yang kawan saya yang elektrik 2 orang tu, dorang di interview di Sabah saja. Jadi yang saya ni kena hantar pergi KL sebab bila dorang cari tidak ada yang boleh conduct dalam bahasa Melayu. Itu jadi isu dia. Tapi tidak isu juga, boleh bah interview di Semenanjung. Itu. Then yang second ni mau tanyakan pasal yang laporan teknikal tu, dia perlu laporan semasa ataupun laporan yang sudah dibuat pada tahun let's say 2011 dan dibawa semula untuk registration untuk PE ni. Tidak masalah, boleh saja pakai. Kalau kita waktu laporan teknikal tu kita kena pilih apa-apa projek yang the best, yang kita betul-betul arif dan mahir, itu yang kita submit lah. Tidak masalah, walaupun dia tahun ke belakang. Okay. Ya. Alright. And then yang last one kan saya mau tanya berkenaan dengan ni pasal dalam untuk yang ada saya tengok dalam BEM punya punya procedure, dia ada 3 kategori, and then yang kategori kedua tu, pertama tu interview lah,
dengan BM. Yang kategori 2 tu adalah lebih kepada akta DOS, safety dan DOS. Yang tu kamu ada terlibat tu untuk mau ambil pasal perlu capai dalam 21 jam kredit kalau saya tak silap untuk tu khusus. Ada 3 kategori kan untuk BM sebelum Kalau kena bagi. BM yang saya maklum lah kan, sorry ya Oscar, yang saya maklum dia ada 3 road tuh, tapi yang pertama tuh direct dengan BM ikut dia punya assessment lah, which is sama juga lah, kita kena submit kita punya pengalaman juga technical. Yang kedua itu khas untuk yang orang bilang chartered engineer daripada luar. Chartered engineer dia bukan, saya nak pasti yang pasal yang DOS apa semua tu, tapi dia lebih kepada chartered engineer, maksudnya yang daripada luar lah, yang praktis, contohnya orang putih kan, bila dia datang pergi Malaysia, tapi dia sebagai engineer di negara dia datang di Malaysia untuk dia dapat PE, so PE ini di dalam Malaysia je ni, dan juga dia memang dipakai lah untuk register untuk international bila kita pakai PE. Cuma dia di sana mungkin dia tidak ada PE, dia datang Malaysia, dia mau apply melalui itu, dia melalui chartered tu lah. Yang ketiga tu memang melalui IEM lah. Iya, itu saya nak pasti yang itu, mungkin mau kena cek balik lah di dalam website lah. Cuma yang saya share di awal slide saya tadi itu saya gambar ataupun ambil daripada BEM punya website tuh, memang ada 3 road itulah. I see, okay. Ya, okay. Sama yang satu itu item tu saya tak tahu, because kalau saya tak silap untuk ambil masa sama PhD kamu ada buat ni tesis yang perlu publish kan. Untuk ni yang PE ni produk yang kamu cipta ataupun tu tesis yang kamu buat tu, dia perlu publish punya produk kah? Ataupun just teori tunjuk sama dorang, that's it? Iya, kalau untuk yang saya pilih itu lebih kepada inovasi dan juga maintenance dan operasi itu, Oscar tidak perlu. Sebenarnya tidak ada keperluan pun untuk itu. Cuma saya tidak pasti, saya tidak baca detail untuk yang bagian research dengan yang education tuh. Itu mungkin lebih mungkin kena cek yang itu. Tapi yang saya punya tuh sebenarnya tidak ada syarat begitu untuk yang kita punya, yang secara normal nih lah, yang biasa punya. Ya. Oke. Satu lagi, sorry. Bukan, sorry ya. Mau tanya yang satu lagi, pasal yang produk ya itu tesis yang saya buat tuh, actually to item ialah trash diverter 2, dia ialah upgrading daripada trash diverter 1 untuk di hidrotenampangi, di mana tuh itu water flow dia akan bawa sampah kan. Biasa sungai memang kotor kan. Jadi kita punya type run of river lah di sini, bukan jenis empangan. So untuk mengelakkan daripada sampah tu masuk dalam turbine, kita ada buat ni trash diverter. So itu lebih kepada upgrading. So itu project sudah selesai, sudah function, tapi ni project ada juga dimaklumkan perlu ada buat maintenance semua kan. Tapi disebabkan engineer yang ganti itu dia tidak buat tu maintenance apa semua. So project tu tenggelam. Trash diverter sudah ada yang kena hanyut. Jadi kan let's say kalau saya hantar project tu untuk bagi kepada untuk jadikan sebagai tesis saya, adakah kalau saya kasih tunjuk tu result, dia terus project kau tidak berjaya, jadi kau tidak boleh jadi PE? Tidak. Saya rasa tidak begitu, sampai begitu. Sebab dia mau akses kita apply kita punya knowledge lah. Objektif untuk orang buat assessment tu, dia mau tengok kita sejauh mana kita praktis sebagai jurutera. Itu sih sebenarnya dia punya objektif. Dia tidak akan tengok dari segi publication kita apa semua itulah. Kalau yang bidang yang kita punya ni, yang macam saya lah, yang saya apply. Tapi kalau yang untuk research ataupun tu, itu mau kena tanya balik lah, cek balik. Kalau kita pun biar submit saja lah dulu, tengok apa daripada komen daripada dong punya ni lah, bot member tu. Ya. Boleh lah. Alright. Kalau begitu saya submit saya lah. Proceed lah tu, Oscar. Alright. Thank you, Arif. Itu saya lah yang salah dari saya. Oke, kira. Okay, terima kasih Oscar. Oscar dah dapat dah tu dah start dah. Sampai mana lah Oscar tadi? Sampai root dia sampai mana dah? Saya kalau yang GE itu memang sudah apply under BEM, tapi itulah pasal yang tadi case tu kan, yang sama dengan Ari tu yang tiada tu
IR yang perlu sign untuk pencadang dan penyokong tu. Jadi saya stuck di sana. Time dalam in between tu saya just ambil tu apalah tesis lah buat tu pasal banyak juga jumpa IR di SCSB ni kan sampai electricity. So dorang ada cakap tiap payahlah kau tunggu 5 tahun, ambil siapa apa projek, so buat dalami projek tu, buat macam report lah, final year report lah. Style macam tu. Tapi yang part publication tu yang saya stuck pasal kalau dia cakap projek tu perlu ada publication, perlu tunjukkan, buktikan dia sudah berjaya dan dia maintain berjaya berapa lama. Yang tu part saya ada sedikit slack because tu projek kalau saya masih berada di Tenong Pangi, saya masih boleh teruskan lah tu projek. Tapi kalau since ni taulah syarikat kan, jadi memang ada reshuffling apa semua, jadi perubahan tu menyebabkan tu projek saya kasih biarlah. Tidak apa Oscar. Boleh submit tu, rasanya tidak sampai ke detail itu. Tidak sampai ke detail. Okey lah kalau macam tu boleh lah. Hari, saya rasa should be okay lah. Hari boleh share tak Hari? Tanya. Hari, boleh share tak sekarang kalau Mechatronic kalau ikut lah yang dah ada IR dekat Malaysia ni ramai ke tak? Tidak ramai deh. Dalam kita punya bidang ini adalah yang terancam lah kali, limited. Sebab macam terancam. terancam, tidak ramai deh. Kalau kita buka dalam website tu memang saya sudah cari, memang tidak ramai yang berdaftar lah sebagai IR lah di dalam website. Okey, satu lagi soalan dia. Ada lagi be? Sila be. Ada deh. Ada. Aku mau masuk Mana be? Aduh. Okey sila. Ada meeting tadi. Okey gini. Sila be. Sebelum ni aku punya bidang instrument control. Okey. Lepas tu pindah tempat baru. Bidang baru ni adalah bidang cloud computing. Bidang IT lah maknanya. Okey. So sekarang ni tengah handle satu projek untuk buat cloud system ataupun data center. Okey. So boleh ke yang projek data center tu sambil-sambil buat projek tu untuk set up data center tu, kita buat report apply untuk IR. Tapi masalahnya dia punya experience tak sampai lah. Baru sekarang ni bidang ni baru dalam 2 tahun lebih kurang macam tu. Bidang baru ni. So nak pergi ke bidang mana tu sebenarnya? Ben, yang ini mungkin kena rujuk lah. Cuma kalau pandangan saya lah, pandangan pribadi lah kan. Macam kalau yang berkaitan dengan ICT itu tidak berkaitan dengan mekatronik kali ni, B. ICT. Kalau yang tadi itu yang berkaitan dengan instrumen tu masih relate tu. Kalau saya cadangkan kalau mau buat report baik proceed yang berkaitan dengan instrumen tu lah. Kalau yang ICT tu saya rasa ICT tidak ni lah diambil kira lah. Tapi boleh tanyalah lebih lanjut dengan IM ataupun BEM lah. Tapi yang IR ICT memang tak ada dah. ICT tiada lah rasanya, tidak. Sebab itu kategori lain kan, dia kita dalam elektrik pun dia ELV ya tu kan dalam elektrik. Tapi saya pun tidak nampak lagi ada IR dari segi ICT setakatnya lah, saya belum jumpa lagi. Tak ada lagi lah maknanya kena stick pada bidang lama lah. Iya, macam saya pun walaupun saya praktis mechanical tapi saya punya IR nanti itu akan jadi mekatronik juga lah. Saya cadangkan jangan tukar lah pada elektrik apa, stick dengan mekatronik, cuma pelaporan yang kita submit tu yang ikut kepada yang kita buat lah. Tapi minat dah lari ni, minat kepada ICT dah sekarang ni. Okey lah, tak apalah, kita ambil ni lah, competence cert je lah. Boleh try be, boleh try. Tanya dulu, boleh tanya lah. Ya, itu saya punya pendapat pribadi lah, tapi mungkin kena lebih kena tanya dengan ni lah, dengan BM. Okey, alright. Okey, thank you. Kita ada Mak Leh tu, senyap je dia. Ini main forex ni. Tengah main tengok ni. Ada. Sila lah. Beres kah pun sell lah. Tengok saya buat dulu. Okay. Teruskan. Habis dah. Ni tinggal ni lagi. Okey, so kita tinggal lagi dah ada 8 orang kot.
Okey, Bisa lepas tu Azmi ada soalan ni? Ada satu soalan lah sikit je. Sila. Ari cakap tadi ada 11 projek kan. Dalam sesi interview tu dia orang tanya semua ke ataupun dia orang tanya sampling lah ke dalam projek tu? Yang projek saya sebutkan tadi tu 11 tu adalah yang di pengalaman, bukan yang di technical. Jadi kalau seboleh-bolehnya di pengalaman tu kita kena banyakkan lah. Kita kena, sebab tujuan dia untuk kita buat report untuk pengalaman tu sebab kita mau buktikan kepada bot ataupun ahli dalam yang penilai tu yang kita memang praktis sebagai engineer. Jadi memang dalam tu ada 11 projek saya maksudkan tu adalah sebenarnya projek banyak lagi, cuma saya ambil projek-projek yang besar 11 tu untuk membuktikan saya memang praktis sebagai jurutera lah. Itu tujuannya tu. Yang dalam technical tu tidak perlu banyak. Kita boleh pilih satu kalau kita confident, satu tu boleh banyak menghuraikan banyak technical dan ni sudah cukup. Macam saya buat 3 lah. Untuk projek yang technical saya tu ada 3. Sebab yang kawan saya yang elektrik tu, dia cuma buat satu projek untuk dia punya IR. Yang saya punya ni ada 3 untuk projek report technical. So lagi banyak lagi bagus lah laporan tu. Sebenarnya dia depends sebab kalau ikut daripada kalau terlampau banyak pun takut nanti dia membuka ruang tanya terlalu ni. Biar yang kita master lah. Yang kita betul-betul master yang kita masukkan di dalam report technical tu lah. Tapi kalau yang pengalaman tu tidak apa sebab dalam pengalaman tu tidak kita just buat huraian, tidak perlu ada calculation sangat lah. Kalau ada pun masukkan je lah. Tapi lebih kepada untuk dorang tahu kita memang bekerja sebagai jurutera. Okey. Sorry tadi ada masyarakat. Tadi Ari ada share kan. Setiap universiti sekarang ni macam contoh 30 orang nak satu IR kan. Itu adalah keperluan universiti. Okey, contoh macam Ari nak ambil ni sebab apa? Contoh Oscar nak ambil tu sebab apa? Tu siapa lagi nak ambil IR tadi? Aman nak ambil sebab apa? Boleh share tak? Sikit. Dia Okey, mungkin saya share dulu lah kan. Hari. Kenapa saya ambil IR lah. Dulu memang waktu lepas kita grad tu memang sudah ada cita-cita untuk ambil IR lah. Cuma macam saya sebutkan tadi dalam penerangan saya tu memang stuck gara-gara beberapa limitation tu lah. Yang perlu mekatronik, apa semua. Lepas tu kita pula kena stuck pula dengan top up cost kan. Memang waktu itu down lah. Kena top up cost kan. Saya pun tidak ikut yang sesi pertama. Yang sesi yang last kah yang saya ikut tu. Jadi memang saya pun sebenarnya ada down sedikit lah. Bila kita tidak boleh nampak samar-samar lah untuk dapat IR tu. Cuma waktu itu pun saya pun tidak pasti kenapa saya mau ada IR tu. Mungkin sebab dia punya title tu nampak kalah waktu itu lah kan. Waktu itu masih muda lagi, rasanya sebab title tu lah, asalnya lah. Tapi bila sekarang ini, bila saya sudah stop tu dan juga maksudnya saya sudah stop untuk mau dapatkan IR tu dan kenapa saya kembali lagi untuk usahakan dapat tu memang lebih kepada ada 2 isu lah. Satu, bukan 2 isu lah, sebab lah kan. Satu, pertama, kita punya career path lah. Untuk lebih ke depan ataupun lebih naik lagi perlu ada professionalism tu lah. Kita ada gelaran IR tu, terutama macam saya kerja di IMS ni kan. Minta maaf lah kalau ada mungkin yang pensyarah di sini lebih kepada tengok title lah, kepada dia punya prof, doktor apa semua kan. Jadi bila kita duduk di dalam meeting tu bila kita ada something begitu mungkin boleh meningkatkan kita, bukan kita tapi mungkin di sebelah the other side lah, maksudnya yang menilai kita. Dia nampak kita lebih kepada ada title begitu mungkin disegani sedikit lah. Sebab kalau berdasarkan kami punya perhatian memang begitulah. Bila orang memandang lebih kepada professionalism tu, dia memang perlulah berbanding dengan ni. Bila kita cakap pun orang akan orang terimalah dengan mudah. Berbanding dengan kita ni mau convince tu agak susah sebab orang memang golongan prof kan.
lebih pandai dan juga ada PhD apa semua. Jadi itulah yang bagi saya lah pendapat pribadi saya lah. Dan juga mungkin untuk lebih jauh, mungkin kalau tiba-tibalah sudah boring kerja di MS nih, mungkin boleh buat ataupun join consultant lah. Gitu aja lah mungkin. Sebab kita Bumi Putra nih ada benefit ekstra sedikit. Kebanyakan company consultant tuh dia Chinese, dia mau bumi, dia memang akan cari kita lah yang Bumi Putra punya status nih untuk park di bawah dorang sebagai supaya dorang punya company ini ada status Bumi Putra. Itu di samping itulah, di sudut yang lebih lain, yang lebih jauh untuk option. Bila kita sudah boring kan dengan kita punya kerja ini, kita mau keluar cari sesuatu, mungkin ada option lain lah. Itu daripada saya lah. Okey, faham. Tu Aman tadi nak ambil ke? Boleh share Man sikit? Tak ambil. Tak ambil. Oscar Ambil ke dia? tengah ambil. Kenapa Oscar? Boleh share sikit tak? Saya share yang dari dari power station lah kan. Masa di power station yang mula masuk tu 2009 tu, time tu adalah kena suruh register dengan dua badan ni, IEM dan BEM. Tapi dia orang ada cakap actually tu IEM tu tidak perlu register pun, direct kepada BEM pun okey juga. So saya teruskanlah daftar dengan BEM tu. And then lepas tu time daftar tu kerja di power station tu, hydro power station tu, saya ada buat macam switching, and then saya ada buat tu maintenance untuk tu hydro turbine kan. Memang kira lari bidang, tapi terpaksa juga buat kerja tu. So banyak orang refer kepada kau sebagai ketua unit kan. So kau perlu bagi kau yang lead tu tim 127 orang tu. Jadi kalau kau tiada jawapan dia, tiada orang akan ada jawapan dia. Itu yang masalah dengan kalau kau jadi lead tim ni. So bila saya terpaksa buat macam tu, saya yang tergerak saya untuk buat tu ambil ni PE, convert GE itu ke PE adalah semasa ada TNB datang, dia ada buat upgrading lah dengan tu power station, and then lepas tu dia cakap why not kau ambil IR tu, pergi teruskan, kalau kau mau kita buat ni project fresh diverter tu, buat dari scratch sampai relay tu, kasih buatlah zero to relay tu lah. Time tu saya ikut lah every day masuk station, lepas tu pergi ke bagian intake, lepas tu tengok tu intake, tengok macam mana dari proses pembikinan daripada kosong tu sampai tu diverter tu float di atas air tu. So setiap hari tu memang buat tu project lah tu laporan harian. Itu betul laporan harian, hari dan hari minggu pun kira tidak kenal sudah lah kalau masuk stesen hutan ni. Dia buat tu ini, lepas tu tesis tu siap lagi saya. Ini sudah buat ni. Kalau kau submit ni boleh lah ni dalam masa dulu tu restriction tu tiada, yang untuk macam akta keselamatan semua tu belum implement. Yang tu kena implement tahun kalau saya Tesla 2014 ke 2015 macam tu. So in between tu saya kira mau submit, tapi problem dia saya masih mau maintain tu mekatronik. So kalau saya submit, dia akan jadi under mechanical. Jadi berarti saya perlu convert kepada kejuruteraan mechanical. Berarti dalam tu IR tu ialah kejuruteraan mechanical, which is saya tidak berapa minat, because dia akan buat limitation saya, itu electrical saya akan hilang. Pasal kalau kerja di sub electricity ni, mechanical dia akan fokus kepada generation saya, kepada power station saya. Jadi saya tidak mau, pasal saya mau masuk pergi electrical part, pergi transmission dan distribution part lah. Jadi kalau boleh ada mixture of dua tu, mekatronik tu kira dia punya tengah-tengah kan. Jadi saya mau tu maintain tu mekatronik. Dia kalau macam ni saya tengoklah kalau lah ada kejuruteraan mekatronik ni kelas keempat ni kan. Pasal kalau saya tak silap 3 major dalam PE adalah civil, electrical dan mechanical saja kan. Yang asas dia lah. Tiba-tiba nampak hari, tiba-tiba cakap ada mekatronik. Okey, ini peluang baru ni. Itulah. Macam ni, kalau gini boleh teruskan lah. And then lepas tu, time saya kena pindah-pindah daripada power station, dipindahkan ke procurement. Di sana adalah buat tender apa semua kan. Jadi, nampaklah di sana, nampak asas tu electrical part lah, because saya sudah deal dengan
item-item di substation kan. Jadi dari part tu ke sekarang distribution, yang tu sudah menjurus kepada more electrical part lah. Mechanical ada juga, tapi kalau tengok ratio dia dalam mechanical tu mungkin dalam 40%, 60% tu adalah electrical part, because saya terpaksa belajar balik semua tu, hukum Kirchhoff lah, entah apa semua saya pergi ikut tu. So saya kira mau ambil tu satu pasal saya banyak buat ni projek menaik taraf sistem voltan tinggi MSVT, dan juga projek cadangan bekalan elektrik. Macam every month projek tu baru datang kan, so kira saya mau buat satu lagi tesis baru untuk ambil tu IR tu lah. Jadi kira ada 2 tajuk lah begitu. Yang tajuk lama tu kalau saya boleh pakai, kalau itulah saya tanya Ari tu, kalau boleh pakai balik saya pakai itu, skip limpaskan tu kasih limpas tu electrical part, jadi saya go for tu mechanical saja. Tapi kalau dia bilang tidak boleh, projek 10 tahun tu hangus lah tu, kau tidak boleh kasih bentang, saya terpaksa ambil yang terbaru tu lah, yang electrical part. Jadi itu yang buat saya mau ambil tu IRL, since ada peluang terbuka kan sekarang ni, ada possibility, so mungkin saya proceed dalam either this year atau next year, bagi siap lah. Tapi dari segi requirement yang 5 tahun service tu memang sudah lebih lah. Saya rasa dalam, kalau engineering practice start dari 2000 first 3 years tu tidak kira, 9, 10, 11 tidak kira. So start dari 12 sampai 2020 itu kira 8 tahun salah. So kalau mau ambil tu memang sudah fulfill lah tu requirement. Memang ada dalam BM pun ada juga cakap, kau cuma boleh submit kau punya tesis lepas 5 tahun bekerja. Okay. Itu part sudah fulfill lah. Cuma last saja saya mau dia maintain mechatronic. Nampak ni peluang, ambil lah. Dia boleh proceed lah tu. Itu saya punya part lah. Okey. Itu Okey. saya punya. Terima kasih Oscar. So maknanya nanti kalau kita batch kita ni tak start mekatronik, maknanya sampai bila-bila lah mekatronik tu ramai, betul tak? Maknanya next hari dah start, hari dah start, peluang tu at least nanti hari boleh dah jadi apa dia panggil tadi ni? Nak saing tadi apa dia panggil? Supervisor. Pencadang dan juga penyokong. Ya, mungkin ramai deh satu masa nanti, mungkin dia akan balik kepada itulah, strict kepada kalau membuat mekatronik kena ada pencadang dan juga penyokong mekatronik lah. Yes. Mungkin sekarang ni diorang bagi kelonggaran sebab tidak ramai kan. Kalau kita buka, saya cek dalam Board of Engineer Malaysia ni kan, kalau yang berdaftar sebagai IR sebenarnya baru 13 orang. Mekatronik. 13 orang, dan juga kalau pro yang ada sertifikat, practicing certificate, maksudnya dia konsultan boleh apa semua ni, 3 orang. Jadi semua total yang ada IR di dalam BEM yang berdaftar dengan BEM setakat yang hari ini cuma ada 16 orang lah. Sikit lah, memang sikit. Sikit 16 orang Iya, 16 orang. Banding dengan kalau civil tu berpatch-patch kita akan buka dia punya senarai tu. Esok baru habis Jadi kalau itulah saya kalahkan lah, kalau yang rakan-rakan lain kalau boleh ambillah, sebab bukannya ramai nih mekatronik di Malaysia. Okey, betul. So terima kasih. So ini dah pukul apa lah? 12 suku. Iya. 12 suku. Dapat. So ada je lah dapat. dah 2 jam lebih 3 jam sebenarnya 3 jam. Okey, so terima kasih Hari, terima kasih banyak sebab share. Okey, sebelum kita pergi tutup lah kita punya malam ni, kita round table lah kejap. Kita ada daripada bawah. Lan, boleh tak sikit? Sebelum kita tutup sikit. Kan dah. Nak bagi ucapan ke, nak next nak buat tajuk saham ke. Boleh open je. Kita sebelum tutup ni kita round table. Sebelum kita tutup. Coba aku baca daripada bawah ni, kata ada nama Lan dan Zubir. Okey. Boleh ada. Usaha demo buat program-program gini patut diteruskan lagi lah. InsyaAllah. Lagi pro kita lama dah tak jumpa kan. Betul. Masing-masing pun jauh. Betul. Lepas tu kita pun boleh keep in touch, tahu status masing-masing, tahu khabar ada sakit ke, khabar lah. InsyaAllah. So next kita share. Kita cari tajuk sedap sikit. So kita try lah.
Macam tajuk ni memang boleh tarik orang ramai lah. Sebab dia tengok ramai nak jadi IR tu. Cuma nak cari tajuk macam mana nak tarik lagi. Okey, terima kasih. B, sikit. Ya deh. Okey, sikit B. Tutup sikit B. Nak tutup dah ni. Nak tidur dah ni. Tutup dengan tasbih sufarah dan surah al-asr. Oh benar, tak habis lagi ni. Tak habis timer lagi ni. Oh, tak habis lagi. Oh, siap kopi nak komen sikit. Okey lah, maknanya terima kasihlah kepada Ari sebab share benda ni. So niat saya nak buat juga, tapi sekarang ni dah lari bidang So kena pergi ke stick kepada professional certificate lah sekarang ni. So nak buat pun rasanya lagi yang lama-lama tu saya tak lupa habis dah projek yang lama tu. So sekarang ni itulah deh, kalau boleh deh cari deh tajuk lain lagi. InsyaAllah be. Boleh sharing-sharing. InsyaAllah kita sebab lah ni dia masing-masing ada specialist masing-masing kan. Betul. Maknanya boleh kok dengan benda-benda berilmiah gini sebab kita ni sekarang ni spesies terancam semua ni. Sekarang ni mekatronik Unimax pun dia bawah elektrik dah. Betul. Dah tak ada mekatronik dah. Itulah maknanya makin terancam sekarang kita ni hari. Dah makin tak ada dulu. Terima kasih Okey, sama-sama B. Kan ada? Dulu ada mekatronik. Dulu ada mekatronik. USM ada lagi ke? USM lah ni UIA tau. UIA yang betul-betul PO. USM tak banyak lah rasa mekatronik. Sebab lah ni kan dia semua pergi ke arah IoT. So meka ni semua convert ke IoT punya course banyak. Oh, patutlah dia tukar. Dia nak pergi ke IR 4.0 kan. Itu masalah dia lah ni. Dia jadi makin spesialis. Kalau contoh IT sekarang ni dia pergi ke big data, cloud computing ataupun security. Dia lebih lagi spesialis lah. Kalau dulu computer engineering ataupun IT. Sekarang ni dia makin narrow down lah kira. So tak boleh buat apa lah. Mungkin lagi terancam lah kita ni. Ni pun lagi pindah kena study balik dah. Study programming, study AI, kena study semua, kena study baru. Bidang baru. Okey. Terima kasih Terima kasih be. Okey, kita ada Azmi Min. Wrap up sikit. Saya tak ada apa nak komen sangat lah. Cuma nak ucap terima kasih lah atas perkongsian daripada Ari. Dan terima kasih juga kepada dia sebagai organizer lah. Organizer terbaik ni. Duduk kat Jepun tak ada buat. Duduk kat sini tak ada buat apa, family tak ada. Inilah dia main. Okey. Perkongsian yang amat berguna lah bagi saya. Betul. Tu bagus juga lah. Betul. Ya, terima kasih. Okey, sama-sama Min. Lepas tu next kita ada Pierre. Sepatah 2 kata je. Wrap up. Assalamualaikum dan selamat malam lah. Terima kasih dah kepada organizer buat program macam ni. Sebab bolehlah kena sign stage tu sign maksudnya apa sedang buat sihat ke. Sebab kalau sebelum ni banyak jumpa Zubir, Syukri. Kalau kat Sabah ni jelas jumpa Oscar dengan Ali. Boleh. Kalau balik kampung memang wajib lah jumpa Jubir tu, memang wajib setahun sekali. Cuma tahun lepas tak ada sebab week. Balik pun kalau tak berani nak jumpa saya takut bawa virus daripada Sabah. Jadi bagus. Jadi tepat kat rumah lah tahun lepas. Balik dah tahun ni. Tahun ni. Wajib balik. Tahun ni balik ke tak? Balik. Bila balik? Kalau tahun ni rancangan raya ni lah, tapi awal Butler ni tengok takvim baru macam tak ada cuti. Tak pasti lagi. Sekolah. Ya. Tak payah balik ya. COVID. Balik sebab rancangan kat Sabah ni benarnya dah lama nak balik, tapi sebab yang sebab kalau isu nak baliknya sebab tu ada kes pentadbir, jadi dia nak balik. Lepas tu baru ada sign pula ajak ambil yang sama belajar lah. Bila sama belajar ni terpaksa hold dulu lah nak balik. Lepas tu beli buat kereta jadi lambat sikit lah. Tapi rancangan terbaru dengan kata sekolah nak kena tutup. KW Sandak Care ni nak kena tutup di Sandak Care sebab status tampuk lah. Tampuk tak selamat.
Jadi peluang untuk balik tu cerah lah. Maksudnya dijangkakan tutup tahun 2023. Tapak sekarang ni abang. Jadi kalau sekolah tutup. Tapak ni tunggu tutup. Dia minta mana carry besuk. Rancangan kayu besuk lah. Rancangannya. Balik kita minta air. Kita minta air nanti. Sampai. Jadi tu pun dalam tempoh 3 tahun lagi lah. Last. Tapi rancangannya petabir cakap start tahun ni dalam 3 tahun tu akan ada slow-slow cikgu bengkel akan dipindahkan. Jadi peluang pindah tu cerah lah. Memang ada lah. Cuma yang sekarang ni nak target nak kena habiskan dulu sambung belajar ni. Lepas tu free lah. Pasal kereta tu slow-slow lah cari buyer. Cari buyer. Dia sambung bidang apa ya? Sambung bidang apa? Tu? Dia sekarang ni dia tapak tu dia nak tutup sebab dia nak buat specially hospitality. Bila nak buat hospitality. Dia mau belajar tu bidang apa? Okey, sambung belajar tu lah ni ambil ni mechanical engineering. Kebetulan ada member baru posting dia pure engineer. Dia ajak jadi ada grant lah. Bila ada sign nak buat sambung belajar tu, joinnya sebab sebelum ni ramai ajak sambung tapi bidang sembarang. Molek dah tu boleh buat TC mechanical buat lalu boleh. So in one tu. Tak boleh. Sebab itu ada juga masuk bukan forum macam road tu IR lah. Ada ambil sebab memang minat tu ada lah. Tapi bila ada antara yang panel tanya tu boleh tak guna projek master, terus terang panel cakap tak boleh guna. Bila dia tak boleh guna tu memang start lah. Maksudnya kalau kan projek ni memang kira dengar hebat lah buat bulletproof. Jadi bila dia kata tak boleh pakai, maksudnya tak boleh pakai sebagai pengalaman kerja tu memang tak boleh lah. Jadi tengoklah niat ambil ayat tu masih ada tapi kita cuba dulu ke arah master dengan PhD lah. Ada title master PhD sebab kalau untuk TS dekat sini kat Kevin ni berlambak. Kalau tanya pendapat jujur aku macam TS ni lebih pada macam tak tahu lah, macam tak ada nilai kot sebab tengok member bayar 600 kau dapat, bayar 600 kau dapat TS. Jadi dan pula sekolah dia tak sponsor, semua atas-atas duit sendiri. Memang cara dia yearly maintenance berapa ya dia? Setahun? Untuk first time ambil kena bayar 600, lepas tu maintenance tiap tahun 200.5. Jadi memang senang lah. TS ni kalau tanya aku jujur senang dapat. Lepas tu macam lebih macam embot buat duit macam tu ya. Buat duit free. Macam bayar rotek dia. Bayar rotek. Betul. Macam bayar rotek. Jadi aku pun tak minat. Ada kan syarat kena ambil. Sekarang ni memang dia syarat untuk embot wajib ambil. Bengkel aku setakat ni wakil tak ada lagi. Semua tunjuk aku ambil lah. Aku malas lah. Aku tak ada duit aku malas. Jadi macam tu lah. Okay ya. So good luck untuk mempunyai master PhD. Ya insyaAllah. InsyaAllah. So next kita ada Oscar 2-3 minit untuk wrap up. Kalau macam saya banyak bercakap lah hari ni. Saya rasa first terima kasih dulu lah kepada chairman organizer kita ni Ade dan juga kepada Ari untuk sharing yang sangat komprehensif tu. And then hi lah kepada semua rakan-rakan Tengku pun lama saya tidak nampak. And then Zubir pun lama tidak nampak ya. Salah kira Oscar nanti datang sini main hello jauh tu pasal COVID lah kan semua ni. Mana tahu projek sini nanti. Projek hydro sini kalau di sana ada juga pernah tengok dulu tu ni di mana saya lupa soal nama tempat tu. Tapi tengoklah kalau kalau dapat pergi. Tapi saya rasa masa akan datang ni mungkin banyak mau minta bantuan juga lah daripada rakan-rakan semua macam mana. Mungkin ada beberapa case study itu mungkin kalau dia tahu harap-harap bolehlah minta bantuan daripada rakan-rakan yang lain ni. Boleh. No problem. Terima kasih Oscar sebab join malam ni. Okay, kita pergi Aman. Okay. Sepatah dua kata wrap up. Terima kasih pada organizer Adel lah sebab buat sesian ni kan. Dan juga pada Ari yang sudi berkongsi road to IR. Dan untuk Oscar tu teruskanlah, jangan putus asa lah. Rasanya
tak banyak lagi step tu rasanya untuk pergi untuk jadi IR ni. And untuk rakan lain tu selamat maju jaya lah. Itu je lah saya. Okay, terima kasih. Be, sampai puncak alam kau aman, Be. Itulah. Tak ada semua, meh. Meh tak balik ni. Tak balik Kelantan dah, meh. Tak boleh nak balik. Okay. So, last, Ari. Terima kasih kepada Ari kerana sudi lah. Banyak dapat ilmu. Kita dah lama sebenarnya aku nak join benda-benda ni. Tapi itulah, tak ada peluang nak tengok macam mana sebenarnya. Nak lepas je dapat daftar graduate engineer tu tak boleh. Semua putus asa lah. Okay, so malam ni membuka peluang balik lah. Lepas ni buka daftar terus habis. Online. Okay, so last. Ejah. Okay, Ejah. So, Ada takut tu. Aku kena sambil. Okay. Takut kena sambil. Okay, last daripada Ari. Sepatah dua kata, wrap up. Ya, okeylah je. Assalamualaikum. Balik lagi Assalamualaikum kan. Tidak ada apa jugalah, cuma kita harap lebih inilah ada kalau ada lagi next kita jumpa kawan gini. Kita sayang kita punya ni kan. Betul. Kawan-kawan semua ni jarang-jarang jumpa ni siok pula kan. Betul. Jadi kalau ada next mungkin buat lagi lah sesi-sesi begini untuk supaya kita punya hubungan tidak terputus lah kan. Hubungan lama kita tuh 4 tahun tuh bersama-sama kan. Betul. Masih terngiang-ngiang lagi kita punya kenangan-kenangan tuh. Jadi bagi saya malam ni macam betua lah kita boleh jumpa lagi walaupun dalam malam maya kita boleh ni. Dan juga untuk rakan-rakan lain tuh itulah selamat maju jaya lah. Kita masing-masing sudah ada kerjaya apa sendiri juga. Jadi terpulang dengan masing-masing lah kan untuk teruskan apa semua. Cuma kita masih di dalam satu yang circle yang sama, yaitu kita masih dalam mekatronik lah kan. Jadi kalau bukan kita, tiada siapa lagi yang boleh tambah bilangan IR profesional tu lah kan. Jadi kalau boleh tolong yang lain pun tolong buat, jadi tidaklah pupus golongan-golongan mekatronik di dalam dalam yang profesional lah yang kata yang ni. Iya, itu saja lah. Tidak ada juga yang lebih itu sudah panjang saya cakap tadi. Okay. So bagi saya last lah, terima kasih kepada semua yang join. Kalau tengok ramai ni, tadi dah ada yang pergi dan dah out awal, tapi tak apalah. Kalau ikutlah ni ada, saya kira dalam 15 orang kot yang join tadi total lah, termasuk yang ada sekarang. So bagi saya dah berjaya lah. Nak kumpul ramai-ramai macam ni agak susah sebenarnya, macam-macam ada apa kerja. Lepas tu tambah malam Sabtu ni ada nak pergi keluar dengan family. Tapi saya hargailah yang semua yang join malam ni. So insyaAllah kita try lah untuk next tajuk. Dan saya doakanlah semua kawan-kawan kita ni berjaya dalam bidang masing-masing. Network kita ni kena jagalah. Network kita ni macam-macam ada. Kalau nak pergi ke Besuk boleh call Zubir. Nak pergi ke Sabah, saya call Hari itu duduk tamu haji. Pierre je ni, Pierre. Aku lama tak jumpa Pierre. Nak pergi ke Taipei, boleh call Main lah. Betul ni? Taipei kan? Betul. Ke Sabah pun. Nak pergi ke Ganu, Malay ada. Call je, tak ada masalah. Oh, mari. InsyaAllah. Yang ada resort tu siapa ya? Ada resort tu Pian seorang lagi. Siapa ya? Pian mana? Pian apa dia panggil? Pian Sabah. Pian Sopona. Okey, hari tu pun kita ada buat trip lah. Kalau kau tengok, kita pergi Kerana Kamal lah gitu. Kerana Kamal kita pergi Jerantuk itu. Kita pun ada yang figure-figure yang berbeza. Kita ada Kamal, kita ada Mak Iwe, kita ada Zubir. Kita pergi insyaAllah. Gorgon ada. Pada at least nanti kalau dah boleh fizikal, nanti kita buat lagi benda-benda macam tu insyaAllah. So siapa yang datang Jepun, kalau boleh fly nanti, insyaAllah saya kat sini 2 tahun sampai 2022, Disember 2022. InsyaAllah kalau kita dah boleh fly nanti, kalau sampai Osaka, Roger je. Rumah bayar sendiri lah. InsyaAllah. Oh ya tu. Tak ada lah. Boleh Google je. InsyaAllah. Bawa diri dengan family je. Kalau nak duduk rumah semua, insyaAllah ada kat sini. Boleh lah kita pergi berjalan semua.
Okay, so saya rasa okey lah kot. Kita pun dah Buka video kali dia, ambil gambar. okay, buka video sekali boleh. Nak ambil gambar. Ada kamera boh. Alah, buka lah. Piang buka. Dah nampak lah kali color lah. Okay. Lang. Ada kamera guna komputer. Guna komputer. Okay. Baik. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa. Dia depan dia. Awak duduk rumah Okay, terima kasih Mi. Okey. Terima kasih Ari, terima kasih. Terima kasih Dad. Oscar, Sumi. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Kita next session. Okay, Assalamualaikum. Okay, bye. Bek tidur, bek ngantuk lah tu. Muka lah, tali muka lah tu. Tak boleh buka mata Ya, okey lah. Buka mata lah. Okay, right. Okay, terima kasih Ari. Okey. Sharing. Okay, terima kasih Okay. Oscar semua. Okay, bye-bye. Okay. Bye-bye. Sedapnya makan ayam.